Jadi katanya janganlah kamu turun untuk duduk itu seperti mana turunnya unta untuk unta tadi duduk. Wal yada' yadaihi qabla rukbatai. Hendaklah dia turunkan tangannya dulu sebelum dia turunkan kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'na wa anfa'na bima 'allamtana waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa ba'. Boleh apa ni? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukal ba'iru wal yada' yadaihi qabla raqbataihi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza sajada ahadukum, apabila seseorang kamu itu ingin sujud, maka fala yabruk. Barakah tu maksudnya unta duduk, kan? Unta tu dia duduk tadi, dia turunkan lipatan lutut dia tu, kan? Unta tu dia ada 4 lipatan lutut dia tu. Kakinya lutut dia tak ada 2. Lepas tu barulah jadi katanya janganlah kamu turun untuk duduk itu seperti mana turunnya unta untuk unta tadi duduk. Wal yada' yadaihi qabla rukbatai. Hendaklah dia turunkan tangannya dulu sebelum dia turunkan kakinya, 2 lututnya tadi. Okey. Hadis ini menunjukkan kepada kita penggunaan perkataan barakah itu, ya. Barakah itu maksudnya menggambarkan unta tadi duduk. Dan bila unta tu duduk, unta tu kan tubuhnya dia macam kapal perang Star Wars. Kaki kecil, kepala besar, begitulah. Unta tu kan tubuhnya besar, kaki dia kecil. Kalau gajah tu kaki besar, tubuh besar. Unta ni kaki kecil. Jadi bila kita tengok unta tu, kita nampak unta tu tak stabil. Dia tak stabil. Jadi bila unta tu duduk, maka orang Arab sebut barakal ibilu, iaitu unta telah duduk. Jadi bila unta duduk, dia lipat semua kaki dia dekat bawah, lepas tu dia pun letak perut dia tu. Jadi kedudukan unta macam tu dilihat stabil, kan? Tenang dan stabil, maka orang Arab sebut barakah. Jadi sebab itu apabila kita sebut berkat, dia diambil daripada perkataan itulah. Dalam bahasa Arab, perkataan barakah merujuk kepada 2 makna. Pertama ialah berkembang. Apa-apa perkara yang berkembang, orang Arab guna barakah. Dan unta duduk, dia juga guna perkataan barakah. Jadi daripada 2 makna yang terkandung daripada perkataan barakah itu, maka kalau tanya saya apa makna berkat, saya akan kata berkat ialah suatu perkembangan dari usaha yang betul yang menghasilkan kestabilan. Maksudnya kita buat satu benda, dia berkembang, tapi perkembangan itu dia berkembang secara stabil. Jadi berkatlah. Jadi kalau kita kata berkat itu ialah berkembang sahaja, maka orang yang tak kahwin 2 tu tak berkat lah. Sebab dia tak berkembang, kan? Dan kita kata, kalau kita kata berkat itu berkembang, maka kena kahwin 2 lah. Tapi kalau orang kahwin 2, rumah tangga dia hancur, tak berkat jugalah.
Sebab-sebab berkat tu merujuk kepada berkembang dan stabil tadi. Ya, berkembang dan itu dari segi bahasanya lah. Jadi puan kena ingat begitulah. Bila sebut barakah dalam hadis kita ni merujuk kepada stabil tu. Jadi orang Arab ambil makna tadi. Jadi kita balik kepada makna fiqhnya ialah Nabi larang kita turun sujud macam turun sujud unta tu. Kena turun tangan dulu. Kita turun tangan dulu. Cumanya kalau kita turun tangan dulu bagi orang yang sakit lutut dan perut buncit macam saya ni, dia terjelebak gitu kan. Jadi bermaksud yang pentingnya masa turun tu turunkan tangan dululah supaya kita dapat ke kuda yang kuat tadi, lepas tu kita pun turunlah kat kaki tadi tu. Itu yang nak dimaksudkan oleh hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam hadis ini ianya menggambarkan bagaimana Nabi seolah-olah tidak sekadar sebut. Sebab kalau Nabi sebut jangan seseorang itu turun sujud seperti unta turun. Jadi bagi orang yang tak duduk di Mekah nak bayang macam mana? Itu kan dia nak bayang tu sebab kita tak pernah tengok unta kampung kita. Jadi Nabi pun berilah satu gambaran mula-mula mengenai konsepnya dulu, dan yang kedua dia sebut unta tu bila nak turun dia turun kaki dulu. Ya. Jadi kita turun tangan dulu. Maka sebab tu dia kata turunkan tangan dulu. Lepas bila dah turun tangan tu baru turun kaki. Maksud turun di sana puan-puan bukan bermaksud menyentuh. Kalau puan kata turun tu kena sentuh tangan dulu, jelebak ada perempuan kan. Begitu je lah. Maksudnya tangan yang turun, pegang pada apa panggil lutut tu, turunlah lutut tu, lepas tu tangan tadi kenalah pada tempat tu ya. Tapi yang turunnya dulu tu adalah tangan lah, seperti mana yang dinyatakan dalam hadis tadi. Okey, itu mengenai cara sujud yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disebut oleh Abu Hurairah dalam riwayat yang lain bahawa dia sembahyang bersama dengan Rasulullah dan dia melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat seperti mana yang disebut tadilah. Okey. Kita pergi kepada hadis yang seterusnya, iaitu hadis Abdullah ibnu Mas'ud. Betul kan? Iltafata ilaina. Betul? Umar. Hadis Ibnu Umar. Betul kan? Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza qa'ada litashahhudi wada'a yadayhi al-yusra ala rukbatahu al-yusra wal yumna ala al-yumna wa aqada thalasan wa khamsina wa asyara bi asbi'ihi as-sababah wa asyara bi asbi'ihi as-sababah. Okey, sekarang mengenai bagaimana duduk tahiyat dulu. Bagaimana duduk tahiyat. Tadi dah sujud, sekarang duduk tahiyat. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana iza qa'ada litashahhud." Adalah baginda ketika dia duduk untuk bertasyahud, iaitu tahiyat itu. Dia panggil tasyahud, kita panggil tahiyat. Wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra. Dia akan letak tangan kirinya atas lutut kirinya. Maksudnya dia pegang lutut tu lah. Jadi maksud pegang lutut tu bukan pergi duk cekor kepala lutut tu. Kan? Dah kita lipat tu kan gitu. Jadi kalau kita bawa ke tengah tu dia panggil letak atas paha. Dia letak atas lutut tu maksudnya letak ujung tu lah. Kan? Bukan maksud kita kena genggam kepala lutut tu lah. Kita letak ujung tu. Nabi letak tangan kirinya di atas lututnya yang kiri.
wal yumna alal yumna, tangan kanannya atas lutut kanannya. Wa aqada salasan wa khamsina, dan dia pun meletakkan aqada salasan wa khamsin, itu maksudnya dia genggam gitulah yang kanan tu kan. Kalau yang kiri tu dia renggang begitu, yang kanan tu dia genggam. Salasan wa khamsina. Okey, kenapa dia panggil salasan wa khamsin? Sebab kita 1 2 3 4 5 kan kita zikir kan, kita pakai benda ni. Pada lepas tu kita pun genggam gitu. Jadi duduk gitu maksudnya kita duduk macam tu lah. Itu maksud salasan wa khamsin. 53 tu kita genggam gitu. Boleh? Okey, apabila kita duduk tu, kita letak macam tu tadi, kemudian kata dia wa asyara bi asbi'ihi sababah. Kemudian bila dia dah baca tahiyat tu, dia pun angkatlah tangan, gerakkan jari telunjuk tu. Kan? Dia angkat begitu. Jadi itu yang menjadikan kita orang Syafi'i bila baca tahiyat tu sampai kepada asyhadu alla ilaha illallah, maka kita pun angkatlah asyara, sebab dia tunjuk dengan jari telunjuk tu. Pasal kita pun tadi kan dia duduk gitu, pasal kita pun angkatlah. Angkat tu maksudnya mengangkat jari telunjuk sahaja berbanding dengan jari-jari lain yang duduk digenggam tadi tu. Begitu. Adapun orang yang mazhab lain, khususnya mazhab mazhab Hambali, mereka tidak guna perkataan asyara, mereka guna perkataan harraka, gerakkan. Jadi bila gerak tu, maka tu yang jadi gede-gede itu. Sebab hadis yang mereka pegang tu gerakkan. Hadis kita asyara, tunjukkan. Jadi bila tunjuk tu sekali je lah. Adapun hadis mereka gerakkan, maka dia pun bergerak. Jadi kita pun tak payahlah pegang jari dia diam sikit lah. Biar dah dia pegang pada hadis gerakkan, kita juga sebenarnya menggerakkan juga. Cuma gerak kita tu menggunakan perkataan tunjuk. Sebab asalnya kan dia duduk gitu. Lepas tu kita pun angkatlah. Jadi bila angkat tu, kita panggil dalam bahasa kita ialah tunjuk. Tapi tunjuk itu sudah bergerak daripada asalnya begitu. Jadi bermaksud mereka pula faham gerakkan itu, di mana mereka faham dia bergerak-gerak. Jadi itu pulang lah. Jadi ada orang dia kata, saya tak khusyuk lah Ustaz sembahyang sebelah Wahabi sebab dia duduk gerak-gerak tu. Jadi kita tanya kat dia, yang awak pergi tengok dia tu siapa suruh? Biarlah, tak ada masalahnya dia tu. Sebab ada orang pegang, pernah pegang jemaah duduk sebelah dia tu sembahyang dia. Soalah duduk diam aku. Jadi puan tak payahlah buat macam tu, sebabnya mungkin perempuan tak nampak, kalau lelaki tu dia dia nampak tadi. Okey. Jadi itu mengenai cara yang ditunjukkan dalam hadis Ibnu Abbas, dan itulah yang dipegang oleh mazhab kita. Jadi oleh kerana itu kita tidak menafikan bahawa ada hadis lain yang digunakan dalam mazhab lain untuk menunjukkan cara bergerak ketika mana asyhadu alla ilaha illallah begitu. Apapun puan-puan yang tak betulnya ialah yang melampau lah. Jadi kita nak marah kat orang mazhab lain pun tak betul, dia pun tak payahlah pula bila kita angkat sekali dia pun pegang, dia pusing pula. Tak payahlah. Jadi awak buat macam apa yang awak pegang, kita pegang dengan mazhab kita, begitulah. Okey, seterusnya hadis 240 nombor saya ni lah. Daripada Abdullah ibnu Mas'ud, an Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala idza shalla ahadukum falyakul. Ini lafaz tahiyat pula. At-tahiyatu lillahi was-salati wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma liyatakhayyar minad du'a ma a'jabahu ilaihi fayad'u. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita 3 perkara. Pertama sekali, Nabi bila baca doa-doa dalam sembahyang tu perempuan, dia banyak doa yang warid. Kan? Baik masa rukuk, masa sujud, masa tahiyat. Kemudian jika di sana terdapatnya larangan, masih ingat kan yang kita belajar 2 bulan lepas bahawa Nabi larang kita baca Quran masa sujud. Ingat kan? Jadi maksudnya dalam gaya ataupun cara memahami perintah agama tu, mazhab kita percaya bahawa jika Nabi tidak sebut, kan, sesuatu tu ada Nabi sebut, ada Nabi tidak sebut. Jadi bila Nabi tidak sebut, maka itu menunjukkan bahawa perkara itu dibolehkan. Melainkan dia sebut tak boleh. Jadi sebelum kita dengar hadis yang mengatakan tak boleh baca Quran masa sujud, kan, yang kita jumpa sebelum ni, maka mungkin pada hukum asalnya tak ada masalah lah baca apa pun. Tapi dah dia kata tak boleh, maka tak boleh lah. Itu satu cara kita berfikir. Yang kedua, mengenai tahiyat tadi. Kita dapati dalam tahiyat itu, baginda SAW mencadangkan kepada kita baca benda tu. Dan baca benda tadi, dan ujungnya puan tengok tadi, waman, sesiapa yang ada ingin berdoa dengan mana-mana doa lain, yang dia suka, maka berdoa lah. Kan? Maka berdoa. Jadi oleh kerana tuan-tuan, sembahyang itu adalah munajat kita dengan Tuhan. Munajat kita dengan Allah. Jadi kita seboleh mungkin cuba bercakap sesuatu yang tak ada kebarangkalian salah. Jadi bila kita sebut sesuatu yang tidak ada kebarangkalian salah bila dengan Tuhan, dia kena pastikan bahawa yang sebut itu sama ada dari Tuhan sendiri atau dari Nabi lah. Kalau doa di luar solat, itu tak apa sangat. Ini dalam solat. Oleh kerana dia dalam solat, jadi kita nak reka-reka sendiri, bukanlah tak boleh. Sebab di sini dia tulis kan, waman summa liyatakhayyar minad du'a a'jabahu ilaihi fayad'u. Kemudian dia pilihlah daripada mana-mana doa yang mana dia suka, kemudian dia berdoa. Jadi apabila sebut mana-mana doa, maka bermaksud orang lain, ustaz tu ajar doa ke apa kan, kadang-kadang perempuan dengar ustazah Asfadia, ustazah tu ajar doa tu doa ni. Jadi mungkin puan rasa bagus juga. Jadi berdasarkan hadis tu puan boleh tambahlah lepas tahiyat tu. Jadi kita kena ingat dari segi ayat tu yang mengatakan boleh, tapi kita kena ingat kita tu semayang. Sebab apa perempuan? Sebab kita berkomunikasi ni perempuan, kadang-kadang kita dengan pasangan kita pun kita terkilan sebab banyak cakap. Kadang saya balik rumah, kita mood tak berapa baik kan duduk. Bini pula popek. Berasa nak ramah dengan sambar. Kan maksudnya ada kala dia mujurlah saya belajar dengan seorang profesor dekat universiti tu, kata orang perempuan kalau dia cakap 10, dia maksudkan 2 je. 8 lagi tu dia tak maksudkan. Jadi mujur saya ada formula tu, jadi ignore je lah. Kan? Jadi sebab kadang-kadang kita nak sebut satu benda, kita tak pandai nak pilih kata tu. Jadi bila kita tak pandai nak pilih kata, takut tersilap kata. Kalau kita berkata di luar solat tu, okey, ni dalam solat itu kan begitu. Jadi untuk mengelak kita tersilap kata, maka lebih baik puan-puan pilih
doa yang Allah ajar ataupun doa yang Nabi ajar je lah. Confirm dah lah, tak silap lah kan. Jadi walaupun dia tulis kat situ, falyatakhayar ma'ajabahu minad doa falyad'u. Maka pilihlah mana-mana doa yang kamu suka, maka sambunglah tahiyat tu. Jadi maksudnya tahiyat itu Nabi ajar tadi tidak semesti macam tu lah. Kan tahiyatul mubarakatus salawatus salatu wassalam bla bla bla, ujung dia tu kita pun doa lah. Kan? Jadi untuk mengelak kita tersilap cakap dengan Tuhan, takut dia anggap biadab, betul kan? Jadi puan pastikan doa yang puan nak baca ujung lepas tahiyat tu ialah doa mana-mana doa yang Nabi ajar lah. Kan? Kalau saya bahkan baca doa, ya Allah, lindungilah aku daripada Masihid Dajjal, jauhkanlah aku dari api neraka. Dan sebab kita baca lah doa tu, sebab kita pun dengar Nabi sebut minta jauh, dan ada Nabi sebut. Jadi kita lepas tu kalau solat lain pula, kita teringat doa lain pula yang Nabi ajar kita. Jadi tak semesti kita kena kekal dengan satu pattern tu lah. Sebab dia izin lah tu, falyatakhayyar ma yu'jibuhu minad du'a falyad'u. Jadi bermaksud kalau puan-puan nak reka pun boleh takut silap, betul lah. Jadi untuk mengelak silap, kita hafal lah doa-doa dari Quran ke, Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Allahumma inni zalamtu nafsi. Berapa kali pun ikut lah. Lepas tu dalam yang lain, yang penting doa tu dari Quran ke daripada hadis Nabi. Jadi kebarangkalian tersilap cakap tu tak berlaku dah lah. Tapi kalau puan doa sendiri tu, yalah, kita pun tak pandai bahasa Arab kan, takut itu ini jadi begitu. Okey, itu nombor 2. Nombor 3, puan-puan, kita dapati ada satu isu yang kita sering ataupun orang Wahabi marah kat kita, iaitu kita pergi tambah Sayyidina, kan? Dalam tahiyat tu kan. Jadi oleh kerana dalam tahiyat ini Nabi ajar kita tadilah at-tahiyatu lillah wassalatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh je kita baca begitu, tapi kerana kita ni bukan orang Arab, kita tak biasa panggil orang yang kita respect dengan nama dia. Kita tak biasa macam tu. Jadi nak sebut tu berasa orang Jawa dia cakap dengan mak dia, mu aku. Bukan saya orang Kelantan, tak panggil mak kita tu mung. Orang Jawa, bini saya tu orang Jawa, dia panggil mak dia mung aku. Saya rasa nak nampak. Lepas tu saya kata, macam mana awak cakap aku dengan mak? Lepas tu dia pun bagi alasan dia. Dia kata, habis yang kita doa dengan Tuhan tu, ya Allah, aku tu boleh pula. Oh, betul juga. Sebab kita tak biasa. Jadi penggunaan benda tu kita rasa macam, jadi si Jawa tu tak ada salah apa pun, cuma kita tak biasa. Jadi kerana kita terbiasa apabila kita panggil orang, kita ada tambah satu perkataan yang menunjukkan respect. Kan, respect tadi. Misalnya kalau bini Nabi kita panggil Siti. Siti tu bukan bahasa Arab pun. Siti tu bahasa Turki. Jadi Sita tu maksudnya puan. Jadi mari kat kita nama Siti Fatimah. Betul kan? Jadi Siti tu orang Turki pun sama juga dengan kita, iaitu bila dia panggil orang yang kita hormat, kita tambahlah benda tadi. Mungkin kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil apa, madam ke apa benda. Jadi kita rasa begitu, tapi bagi orang Arab mereka boleh panggil orang tadi dengan nama begitu. Jadi sekarang kita berdepan dengan apa yang kita tak tergamuk nak buat, tapi Nabi suruh buat.
Jadi bila Nabi suruh buat tadi, dia ajar pada orang Arab, maka orang Arab okeylah. Jadi kita yang ajam ni, kita tambah tu tidak salah. Sebabnya satu yang ditambah itu bahasa Arab. Kita tak sebut Datuk. Allahumma salli ala Datuk Muhammad. Tak boleh lah Datuk bahasa Melayu dah bercakap dalam bahasa selain Arab kan. Batal sembahyang. Jadi kita sebut Sayyidina tu maksudnya Tuan kami. Ataupun orang yang kami hormati. Jadi kita panggil begitu. Jadi ianya memang tak ada lah Nabi. Kalau puan baca hadis-hadis Nabi ya, mengenai tahiyat tu memang tak ada Sayyidina. Ianya ditambah oleh ulama kita di sebelah sini. Di sebelah Nusantara ini kerana kita rasa biadab sangat nak panggil. Yalah kita panggil suami pun kita tak panggil nama dia, kita panggil abang. Apa-apalah nama, ada yang lucu pun ada juga panggil ucuk, pun ada juga busuk. Nama tu lelaki dia busuk agak jaga kan, dia panggil ucuk gitulah. Tapi yang pentingnya tak panggil lah nama tu. Jadi kalau puan kata macam mana ustaz kita duk baca Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Itu tak ada ustaz dalam. Memang betul tak ada. Jadi kalau orang tu kata Nabi tak ajar, memang betul pun Nabi tidak ada pun dalam Nabi tadi untuk membaca begitu. Dan baginda mempunyai sebab yang tersendiri. Antaranya Nabi itu seorang yang humble, yang tawaduk, yang tidak berbangga. Itu dia lah. Jadi kita dengan dia tu berasa, saya tak tahulah ustaz lain, tapi pada saya nak panggil Muhammad tu rasa pedih telinga. Bila duduk kat universiti kan, bila terbiasa dengan orang barat di mana kononnya supaya tidak bias, maka dia panggil orang tu dengan nama. Jadi kadang-kadang kita duduk kat universiti tu bergaduh panjang mengenai tajuk tesis yang mana kajian kita mengenai seorang ulama yang kita rasa kita hormat dia. Jadi ada yang terpengaruh dengan barat tu, dia kata tak, kalau dia nama Ni Aziz, bubuh Ni Aziz lah. Kajian mengenai karya Ni Aziz. Kita rasa macam tak boleh. Jadi dia kata kalau kita bubuh nama kan nanti baik, betul, tapi terbiasa begitu kan. Melainkan orang tu ada nama popular, misalnya Hamka. Okay, Hamka tu bukan nama dia akronim kepada nama dia. Tadilah Haji, begitulah. Amrullah ke apa benda saya pun lupa. Jadi dia popular dengan Hamka, maka tak apalah kita. Itu pun kadang-kadang ada orang bubuh Buya Hamka. Kan Buya Hamka tu maksudnya ayah saya. Respect lah dalam kalau di Patani ulama dia panggil babo, kan? Babo apa-apa babo. Jadi bila kita nak buang tu, misalnya buat kajian mengenai Syekh Ahmad Daud Al-Fatani. Dia kata buanglah Syekh. Kajian mengenai Ahmad Daud. Awak kata saya tak apa, tapi nak. Sebab kita terbiasa begitu, maka dengan Nabi tu tak tergamuk, maka tambahlah. Jadi kalau orang kata pandai-pandai pula awak tambah. Orang jawab dia sebab diizinkan tambah tu dah. Falyatakhayyar minad du'a ma'ajabahu. Jadi apa yang kita tambah pula bukanlah tambah berjela-jela. Tambah sekadar nak menghormati orang yang kita hormat. Jadilah. Jadi itu satu riwayat lah ataupun satu bentuk bacaan tahiyat yang diriwayatkan oleh rawi kita ini, iaitu Abdullah Ibnu Mas'ud. Jadi apapun puan boleh pilih lah nak baca yang ni ke, nak baca yang selalu kita baca pun, ianya ada warid ataupun datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu berkait dengan hadis tadilah. Okey, kalau kita pergi kepada lafaznya pula kan, at-tahiyat itu adalah jamak muannas salim. Dia jamak kepada tahiyah. Tahiyah tu maksudnya salam lah.
at-tahiyatul mubarakatus sal. Jadi maksudnya dalam tahiyat itu kita selawat pada Nabi, kita salamkan pada Nabi, kita agungkan Nabi. Jadi itu yang ada pada bacaan tahiyat tadi, termasuklah doa kita dengan makna salam tadi. Okey, satu lagi perkara berbangkit ialah mengenai domir. Okay, domir ni dengan na. Betul. Kan? Allah, ayat Quran kan kita tak boleh ubah. Kan? Ayat Quran. Allahumma ghfirli wali walidayya wali jamil muslimin. Kan? Rabbi ghfirli warhamhuma kama rabbayani saghira. Allah ajab gitu. Tapi bila kita berdoa, kadang-kadang kita berdoa untuk ramai. Kan Allahumma ghfir lana. Jadi adakah kita dikira ubah ayat Quran tu? Jawabnya tidak. Itu ketika mana kita berdoa, kita hanya meminjam lafaz itu dengan tidak mengatakan itu lafaz Quran. Kan kita pinjam perkataan tu bagi menggambarkan apa yang kita nak. Sebabnya kalau kita kata yang kita sebut itu ayat Quran, maka bagi orang yang hadas besar tak boleh sebutlah. Sedangkan ulama mengatakan ayat Quran itu jika kita sudah jadikan dia wiri, jadikan dia zikir, jadikan dia doa, maka walaupun kita tak ada air semayang, walaupun kita berhadas besar, dibolehkan. Jadi ketika mana kita baca lafaz-lafaz yang ada dalam Quran tu, ketika kita sebut itu, kita tak maksudkan itu ayat Quran yang Allah Ta'ala guna untuk menjelaskan hujah tak. Tapi kita pinjam ayat yang dia sebut itu untuk dijadikan doa. Kemudian doa itu menggambarkan kita sedar, maka kita doa untuk semualah. Jadi cuba puan-puan bayangkan, kalau kita kata tak boleh ubah. Misalnya ada pada hari Jumaat kan disebut ada waktu yang Tuhan ataupun Allah akan kabul doa seseorang. Kita pun buatlah majlis petang. Lepas majlis tu ada ulama mengatakan waktu hari Jumaat itu ialah selepas asar petang. Jadi tu imam yang doa tu semua ambil ayat Quran, semuanya li dia seorang. Kata puan-puan, amin buat apa? Dia makan seorang. Jadi kita boleh apa? Dia je lah kan. Jadi tak bolehlah dia berujar mengatakan, ini doa Quran. Ya betul. Yang kamu ambil tu ialah meniru, dia panggil iktibas. Tiru lafaz tu, dan ianya dah jadi lafaz kita dah lah. Bukan lafaz Allah tu. Lafaz Allah tu kekal lah. Jadi kita tiru, maka bila domirnya merujuk kepada ramai, kita guna na lah. Bila domirnya merujuk pada seorang, iaitu kita seorang, masa kita guna ni ataupun li. Jadi tak timbullah isu Allah ajar lain, kau pandai-pandai nak ngoboh pula. Tak, sebab yang kita baca tu kita tak claim ini ayat Quran. Jadi kalau kamu nak kata Quran, itulah yang ada dalam Quran yang Allah sebut, yang tu je lah ayat Quran tu. Kita hanya tiru tadi lah. Allahumma ghfir li zunubi, kan, dan sebagainya. Lalu ramai Allahumma ghfir lana zunubana. Begitu juga hadis Nabi itu kan. Nabi sebut bila kamu ada hajat, maka kamu baca doa ini. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam wa bikulli ismin sammaita bihi nafsak. Habis semua tu Allahumma ghfir lana zunubana. Nabi ajar hadis tu pada seorang sahabat Nabi. Dia kata Allahumma ghfir li zunubi. Jadi bila sampai kat kita, dah kita doa ramai-ramai, Allahumma ghfir lana zunubana, gitulah ya. Okey. Seterusnya, An Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi wa lam yumajjidallah ta'ala wa lam yusalli 'ala an-nabiyya faqala ajalan hadza summa da'ahu faqala idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih wassana'u 'alaihi
summa yusalli 'alan nabiy summa yad'u bima syaa. Seolah-olah Nabi dalam hadis ini nak ajar kita rukun asas berdoa. Rukun asas berdoa. Daripada Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu berkata, satu hari baginda sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang yang berdoa di dalam solatnya. Itu yang sebut tadi tu, takut tersilap, betul kan? Jadi supaya kita tidak tersilap dalam berdoa tu, lebih-lebih lagi doa dalam solat, dan sekarang sudah berlaku pada lelaki itulah. Jadi apabila kita dapati Nabi Muhammad SAW dengar lelaki tadi berdoa, Nabi tak marah pun pada lelaki itu kerana doanya itu, kan? Jadi sebab itu menunjukkan kepada kita tidak salah kita menambah apa yang Nabi tidak ajar dalam doa ketika solat tu. Kalau perbuatan menambah itu salah, mesti Nabi kata apa duduk buat aku tak ajar tu. Cuma Nabi dapati struktur doa tu cacat. Struktur doa tu. Bukan doa tu salahnya. Jadi janganlah puan faham orang tu berdoa, kemudian Nabi tegur dia. Ayat tu dia panggil tidak jelas lah. Sebab yang ditegurnya bukan pada perbuatan itu, tapi ditegur kerana rukunnya tidak kena. Jadi disebutlah bahawa Nabi mendengar seorang berdoa dalam solat, di mana dia tidak memuji Allah sebelum dia berdoa. Dan dia juga tidak berselawat kepada Nabi. Kan? Maka Nabi pun ajal hadza. Maksudnya Nabi minta dia percepatkan kau dia buat tu. Sudah-sudah kawan tu berdoa dah sudah dah, maka summa da'ahu. Maka Nabi pun panggil lah orang tu. Lantas Nabi berkata, iza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbihi wassana'u alaihi. Bila kamu nak berdoa lebih-lebih lagi dalam solat, maksudnya doa dalam solat itu lebih utama lah. Jadi jangan berlaku dalam solat itu doa yang careless tadilah. Orang Kelantan panggil terbolak tu. Tapi kalau dekat luar tu sikit sebanyak careless tu, tak apalah, dia tidak ibadat yang formal tu, okay? Jadi Nabi kata bila seseorang tadi nak berdoa dalam solat, maka hendaklah dia dimulakan doanya itu dengan tahmid. Tahmid tu maksudnya kita memuji Allah dengan menyebut kebesarannya. Kemudian as-sana'u alaihi, memujinya juga dengan menyebut kebaikannya. Jadi ada dua benda lah. Puji sebut kebesarannya, iaitu dia maha agung, kan? Dia maha apa tadilah? Dia maha agung, dia maha besar, dia maha apa panggil terpuji. Jadi itu memuji dalam bentuk menyebut sifat-sifatnya yang mengagungkannya. Kemudian selepas sebut sifat-sifatnya yang maha pengagung, kita sebutlah sifat-sifatnya yang kena dengan apa yang kita nak minta pula. Kan? Jadi ada dua cara sebutlah. Satu, tahmid, iaitu puji dia pada sifat yang agungkan dia. Lepas tu puji dia juga dengan sebut sifat yang sesuai nak minta gapo. Lepas pada dia maha agung, dia maha besar, lepas tu kita nak minta ampun. Engkaulah Tuhan yang maha pengampun. Itu dipanggil sana. Lepas tu kita pun sebutlah ighfir lana zunubana warhamna. Jadi barulah kena jelujur tu. Lepas tu selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dia panggil rukun asas apabila kita nak berdoa. Ada tahmid, ada sana, kemudian ada selawat. Lepas tu berdoa lah. Jadi itu bagi kita yang nak berdoa khususnya dalam solat ataupun lepas solat. Dan dia ada beberapa lagi. Kalau saya mengajar tasawuf, ada dua lagi yang ditambah rukunnya. Pertama puji tadilah. Dalam dua tadi tahmid dan sana. Kemudian diikuti dengan selawat. Kemudian yang ketiganya ialah kita ekspresi diri kita dengan Tuhan tadi. Jangan kita berungut dengan dia. Ekspresi itu maksudnya
kita lebih kepada menceritakan kepadanya apa yang kita lalui. Ya Allah, aku bersyukur di atas segala ekspresi dah tu. Tapi kalau kita bergumuk, ya Allah, dah lah panas, hujan pula, maruk. Jadi janganlah begitu. Kita luahkan apa yang kita rasa. Lepas pada tu, kita mintalah perkara yang untungnya di akhirat berbanding dengan perkara yang ada di dunia, ataupun dengan lafaz yang lain, kita minta dengan Allah itu perkara yang orang lain tak boleh beri. Kalau benda itu perkara yang orang lain boleh beri, kita minta juga pun minta ujung-ujung. Misalnya apa benda yang orang lain tak boleh beri? Ampunkan dosa. Kalau yang tak boleh beri kan, dia je boleh beri. Redha ilah kita, dia juga boleh beri. Betul kan? Berkatilah apa yang dia beri kat kita, dia juga boleh beri. Lindungilah kita daripada sesuatu yang tidak baik dan tidak. Jadi bila kita minta dengan dia tu, pastikan kita minta benda yang orang lain tak boleh beri lah. Tapi kalau kita minta dengan dia, lepas-lepas angkat tangan puji dia, selawat kat Nabi, ya Allah, lapar nafik ni. Allah, tak ada nafik ke? Boleh tuan-tuan, tapi dia kata, nasi meminta dengan aku. Maka, boleh lah, tapi dia akan tengok. Macam puan Permaisuri Agung ajak puan pergi istana. Lepas tu dia kata, puan nak minta apa? Ada goreng pisang. Dia kata, Allah, ingat kau cerdik bodoh tak habis lagi kan? Jumpa Agung minta goreng pisang. Makan je lah kat Masjid Hidayah tu. Ataupun Masjid Al-Falah tu ada orang jual goreng pisang. Jadi kalau kita pergi istana pertama sekali nak bergambar dengan Permaisuri Agung, kenang-kenangan. Kan? Lepas tu macam-macam lah minta benda yang orang lain tak boleh beri, dia yang boleh beri. Jadi dalam tasawuf dia sebut minta benda tu lah dulu. Lepas habis minta benda tu, baru minta benda yang spesifik itu tadi lah. Itu pun jangan diminta detail sangat sebab nanti nampak dia bodoh pula. Orang yang kita minta tu kan. Saya ada anak perempuan tu suka manja dengan saya, hak bosu tu. Kalau dia minta apa-apa kan, Baba beli buku tau. Dia main sekejap. Baba tahu tak buku macam mana? Kita pun tengok ke dia. Ingat aku bodoh. Kita pun ngaji sekolah supaya dia juga. Bila dia minta buku sains, kita tahulah buku apa. Bila dia tahu, Baba tahu tak yang apa tu? Kadang-kadang paling saya sakit hati, dia cari dekat Shopee dah. Dia hantar. Baba beli yang dulu. Itu tak jadi Tuhan pun marah dah ya. Jadi itu yang disebut tadilah mengenai doa tadi supaya kita tidak tersilap, maka diminta kita melakukan perkara yang tadilah. Okey, seterusnya kita pergi kepada hadis Ibnu Mas'ud. Betul kan? An Abi Mas'ud Al-Ansari. Betul kan? An Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Bashir bin Sa'ad ya Rasulullah, amarana Allahu an nusalli alaika fa kaifa nusalli alaika. Bagus sahabat ni ya. Dia tak erti, dia tanya tu. Soalan dia tu nampak bodoh je lah, tapi lebih baik mujur dia tanya. Betul kan? Mujur dia tanya dan kita pun tahulah bagaimana. Jadi kata daripada Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, ada seorang sahabat nama dia Bashir bin Sa'ad. Hadis ni agak pelik lah kan, sebab orang yang bertanya tu disebut nama dah dalam hadis itu. Lazimnya dia sebut Sa'alar Rasulu ahadun. Ada seorang tanya Nabi. Jadi perawi ni ingatannya kuat molek pasal hadis ni, sehingga nama orang yang tanya pun dia ingat juga. Kata dia Bashir bin Sa'ad jumpa Nabi dan dia tanya Rasulullah. Katanya, amarana Allahu an nusalliya alaika. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah telah memerintahkan kami untuk berselawat ke atas kamu. Maka bagaimana kami nak berselawat ke atas kamu? Maka Nabi pun terdiam seketika. Fasakata.
Diam sekejap. Summa qala, lantas Nabi pun berkata, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang kita bawa dalam tahiyat kita tu kan. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamu kama alimtum. Boleh? Hadis riwayat Muslim. Kata dia, Nabi pun cakap dekat Bashir bin Sa'ad tadi, kata dia, kamu selawatlah macam ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian salamlah, Assalamualaikum. Yang tu kamu pun dah tahu, takkan aku nak ajar lagi kan, bagi salam tadi. Jadi hadis ini ya puan-puan, kita boleh faham bahawa selawat yang dimaksudkan oleh Bashir bin Sa'ad ini ialah selawat dalam sembahyang lah kan. Kalau Nabi jawab itu bukan selawat, ataupun orang yang bertanya itu bukan selawat dalam sembahyang, kenapa Nabi sebut assalamu kama alimtum? Kan? Salam seperti mana yang kamu dah tahu. Mana ada kita selawat yang lain di luar daripada solat, lepas pada kita selawat kita bagi salam. Takkan sudah selawat tu kita pun Assalamualaikum. Itu kan amalan solat. Itu kan amalan solat. Jadi bermaksud Nabi mengajar kita selawat dalam solat, bukan mengajar kita selawat mutlak. Mengajar kita selawat mutlak. Jadi oleh kerana ulama memahami bahawa itu adalah selawat dalam salam, maka sebab itulah ulama ada mereka-reka selawat ke atas Nabi. Sebab makna selawat itu ialah kita berdoa kepada Nabi supaya Allah berikan kedudukan. Kan lepas azan tu kan kita berdoa, Allahumma rabba hazihi da'watit tammah wassalatul qa'imah ati Muhammadinil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah innaka la tukhliful mi'ad. Jadi itu adalah juga selawat. Jadi kalau kita kata selawat itu hanya seperti ini, kita dapati bahawa Nabi mengajar selawat pada solatnya begitu. Maka sebab itu kita pakai selawat ini masa kita solat tu. Cuma kita tambah Sayyidina tu lah. Jadi kalau puan rasa tambah itu tak baik sebagainya, maka puan tak payah tambahlah Sayyidina tu, tak ada masalah pun. Tapi saya rasa tak sedap nak sebut itulah. Rasa macam dan kita sebut Sayyidina itu rasanya tidak melampau. Lainlah kalau kita sebut, kita tukar kepada Sayyidina tu pada Tuhan. Itu betul lah, tak betulnya kan. Kata Allahumma salli ala ilahuna Muhammad. Tak betul lah kan. Kami berselawat ke atas Tuhan kami Muhammad. Tapi Sayyidina tu maksudnya sekadar Tuhan kita. Maka tapi ada orang tafsir gitulah, dah kita anggap Nabi tu Tuhan, maka kita pula jadi hamba Nabi, jauh sangat dia pergi. Kita tak sampai ke situ lah, kita menganggap Tuhan tu kerana respect tadi. Maka saya pun menerima tambah tu lah. Jadi kalau saya solat, saya akan baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tapi kalau puan rasa alah, saya tak setuju lah Ustaz sebab tambah Sayyidina tu macam bandai-bandai pula, tak apalah, bacalah seperti mana yang ada dalam hadis ni, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi dengan itu yang menjadikan kita bergaduh tu dengan orang Wahabi, kerana orang Wahabi kata selawat itu ibadatul mahab, iaitu ibadat semata-mata. Jadi bila dia ibadat semata-mata, kita tak boleh nak rekod. Jadi saya seperti mana sebut pada puan-puan sebelum ni pun,
Pada saya, jika ibadat itu wajib, kita tak boleh nak reka. Tapi jika ibadat itu sunat, tidak dalam wajib itu. Maksudnya kita duduk saja. Misalnya, kita duduk saja, kita nak selawat ke Nabi. Kita pun selawat, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Lepas tu lama sikit, rasa pendek sangat lah. Panjang sikit. Allahumma salli ala. Misalnya kita buat, Allahumma salli ala Nabiyuna wa Habibuna wa Syafi'una wa Qudwatuna. Tak ada benda yang salah pun dengan akidah. Cuma kita rasa bila sebut benda-benda tu, kita rasa macam Allah puji dia, kita kagum dengan dia, menunjukkan kita rindu tadi. Jadi pada saya, kalaulah sebutan itu sekadar kita duduk sini, lepas tu kita ingat ke Nabi, kita sebut, maka ianya boleh diterima sebab ibadat itu adalah sunat. Tapi bagi orang Wahabi itu, dia kata tak boleh. Selawat itu ibadatul mahab, ibadat semata-mata. Maka oleh kerana dia ibadat semata-mata, kita tak ada pilihan melainkan ikut seperti mana Nabi ajar. Dia pun bacalah hadis Bashir bin Sa'ad tu. Amaranallahu an nusalliya alaika fa kaifa nusalli alaik. Sakata summa qalu qulu Allahumma salli. Jadi bermaksud bagi orang Wahabi, bila dia selawat macam tu je lah. Tapi yang kita heran, dia kata tak boleh macam tu. Tapi apabila dalam kesempatan lain, bila dia nak buka bicara, kan, bila dia nak berceramah, dia pun kan baca doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, baca doa sikit. Kemudian dia pun selawat kat Nabi. Nampak masa tu mereka pula. Kan? Engkau adalah Nabi. Jadi kita tanya dia, lepas pada memuji Allah, lepas tu sebut tu apa dia tu. Selawat lah. Jadi selawat apa? Reka pula. Jadi sekarang kamu sebut tadi tak boleh. Dia kalau tak boleh, baik bila dah nak berceramah apa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, gitu je lah. Tapi nampak tak jadi juga gitu. Jadi sebenarnya kita ada rasa faham kita. Jadi bila kita ada rasa dan faham kita tadi, kita tanya faham yang kita faham tu, adakah dia bercanggah dengan agama? Jadi kalau dia tidak bercanggah, maka kadang-kadang kita kena beri ruang lah. Asalkan apa yang kita sebut itu dia tidak membawa makna ataupun fitnah. Kan? Misalnya kita selawat dekat Nabi itu menunjukkan seolah-olah dia sedang datang pada kita. Kan? Kita sebut selawat dan salam kepada baginda Muhammad yang telah datang untuk duduk bersama saya, peluk dan bersalam bersamaku. Betul lah, kita pun kata mengarut dia tu. Tapi kalau kita kata selawat dan salam kepada Nabi yang membawa petunjuk, Nabi yang membawa rahmat kepada sekalian alam, lepas tu kita pun suara sedap pula kan, kita pun menyanyi. Jadi pada saya tak nampak apa benda yang salah lah dengan tu. Itulah yang kita faham daripada hadis tu, bahawa apa yang disebut tadi ialah dalam solat. Jadi kalau ditanya apa bukti awak kata dianya dalam solat, buktinya tadilah wassalamu kama alimtum, ya. Manakala salam pula seperti mana yang kamu fahamlah, sebelum daripada ini pun kamu kan tahu lafaz assalamualaikum tadi. Okey, last kali hadis Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billah min arba'in." Inilah doa yang kita baca ujung tu lah. Ujung lepas habis tahiyat kan. Nabi ajar kita, kata dia, bila kamu duduk tahiyat, maka hendaklah kamu minta berlindung daripada Allah, berlindung dengan Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Muttafaqun alaih. Jadi diminta kita supaya puji Allah, salam kepada Nabi, selawat dan salam. Lepas pada tu kita pun mintalah dengan Allah perlindungan dari 4 perkara. Dan keempat-empat perkara tu ialah benda yang
Orang lain tak boleh buat lah tu. Allah je lah yang boleh buat. Itu yang saya maksudkan. Bila kita berdoa dengan dia tu, benda yang kita rasa orang lain tak boleh buat. Dia je boleh buat. Barulah nampak kita hargai dia tu. Orang Kelantan panggil ngaceng. Kenapa dia je ngaceng? Ngaceng. Ada satu lagu Saloma. Lagu dia Kain Batik. Abang panggil apa dia yang orang Melayu pakai mahal lagi raya tu, songkek. Kain songkek, begitulah. Saya tak pandai nyanyi, betul nyanyi. Tapi sayang tak boleh diguna selalu. Betul kan? Maksudnya songkek tu dia ada nilai sentimental, nilai budaya. Jadi cantiklah pakai, tapi orang tak nak pakai mari kelah ni. Pakai masa kahwin, dia betul lah kain tu. Orang panggil apa ya kalau kita selalu guna benda tu? Tak, bukan merujuk pada baju je lah. Tak, itu basahan tu merujuk pada baju. Perbuatan yang satu benda kita selalu guna tu. Orang Kelantan panggil ngacek. Apa dia ngacek? Lusuh. Lusuh tu kesan selalu guna. Saya tak tanya kesan perbuatan tu. Kerak tu bentuk perbuatan. Payah nak sebut. Kadang bahasa Melayu ni miskin lagi daripada logat Kelantan. Dia misalnya puan ada satu kereta Continental, lepas tu ada satu kereta Myvi. Myvi tu pun guna sana sini, bawa sayur, bawa apa. Tapi yang Continental tu pergi ke Duri je. Jadi panggil apa tu kereta yang Myvi tu? Kita panggil kereta basahan ke apa? Tak kena panggil kereta. Ya kereta basahan ni. Lasak lah. Lasak tu saya duk faham naik bukit tu. Maksudnya basahan lah kot. Kalau pakaian tu basahan lah kan. Jadi maksudnya kita dengan Allah ni, Allah tu jangan dijadikan bahan basahan lah. Barulah nampak kita respect dia. Maksudnya benda-benda yang kita boleh buat tu, kita buat je lah. Kita usaha kita tu. Kan? Betul ada hadis Nabi, Allah itu suka sangat kalau kita berdoa, hatta walaupun minta Allah sambung tali selipar kita bila putus. Ya betul, ada hadis Nabi sebut gitu, hatta kita inak laik. Maksudnya tali selipar tu putus, kita minta Allah sambung. Boleh, tapi kita respect dia tu, kita tak nak cerita. Allah ya Allah, mari saat ni nyo putus tali selipar. Lepas tu tonggeng-tonggeng nak ambil, jatuh telefon, pecah. Allah kebak. Lepas tu bangun pula kena lock, panggil pintu besi tu, sakit belekak. Habis benda cerita kat Tuhan, tak cerita kan. Jadi menunjukkan kita tidak respect kat orang tu. Jadi apabila kita respect dengan dia, kita minta benda yang besar-besar lah, yang kecil tu saya urus je lah. Jadi itu maksud saya tu. Maka kalau puan tanya ambil mana, tengok hadis tadi lah. Maka Nabi kata, bila seseorang itu baca tahiyat, maka hendaklah dia minta perlindungan dengan Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab neraka jahannam. Betul lah, dia je lah yang boleh buat benda tu. Orang lain tak boleh nak buat. Wa min azabil qabri. Aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Dia juga, betul kan? Wa min fitnatil mahya wal mamat. Daripada ujianmu ketika mana aku nak mati dan semasa aku masih hidup. Dia juga yang boleh tu. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Daripada fitnah dajjal yang datang pada akhir zaman. Jadi salah satu caranya, dia matikan kita sebelum jumpa dajjal. Saya tak nak tuan-tuan jumpa dajjal sebab takut kapi. Sungguh lebih baik tak payah jumpa. Kalau dia kata, kalau tak nak jumpa, kena kerak umur. Umur kerak-kerak lah umur. Maksudnya mati awal lebih baik daripada hidup panjang, lepas tu jumpa dia. Takutnya teruk tu kita pun, itu yang lebih takut lah. Maksudnya tidak berjumpa jauh lebih baik daripada kita
Jumpalah dulu, boleh selfie. Tengok-tengok, silakanlah ya. Sebab Nabi menggambarkan bahawa Dajjal itu terlalu perik. Sekarang saya rasa bila kita hidup senang kan, bila susah sikit pun rasa bengong. Kan? Akhir-akhir ni sebab sejuk malam tu yang bil elektrik murah sikit. Kalau bulan-bulan 7, 8 tu bil melambung sebab tidur dengan aircon. Tak ada aircon pun pening dah. Lepas tu tak makan nasi sehari pun dah meronta-ronta. Cuba bayangkan dekat akhir zaman nanti sampai 3 tahun tak ada makanan. Penuh. Perut kepeh, bontot besar, jadi serupa Afrika. Jadi itulah yang dimaksudkan telaku menakutkan. Jadi lepas pada tuan baca tahiyat itu, Nabi pun ajar tadi, bacalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnati masihid dajjal. Jadi itu yang saya sebut awal-awal tadi. Nabi kata kamu bacalah mana-mana doa yang kamu rasa kamu nak baca, jadi supaya mengelak kita tadi dilihat biadab dengan Tuhan, baik kita pinjam doa yang Nabi ajar. Dan tak semestinya lah puan kena baca doa itu. Ada doa lain tapi ambillah daripada hadis-hadis Nabi yang lain. Cuma janganlah baca doa makan, cukuplah. Kan? Apa habis semua Allahumma barik lana fi. Itu teruk benar lah kan. Jadi sembahyang tadi begitu. Okey, setakat itu dulu. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.